A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah Kitab Tibun Nabawi pada malam yang penuh barakah ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anda muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, barisan tuan-tuan imam, barisan tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah ya, kita bersyukur sangat-sangat kerana Allah telah mengizinkan untuk sama-sama kita memakmurkan rumah-rumahnya, yakni masjid-masjid ataupun surau-suraunya ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya saja orang-orang yang mampu untuk memakmurkan, yakni menghidupkan rumah-rumahnya, yakni masjid-masjidnya, hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah, juga orang-orang yang beriman dengan hari akhirat. Mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah sahaja ya. Jadi alhamdulillah, syukur ya, syukur Allah masih lagi bagi nafas kepada kita hingga kita dapat bernyawa hingga ke saat ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kenapa Allah masih menghidupkan kita hingga ke hari ini? Jawapannya, kerana Allah nak bagi peluang untuk kita bertaubat daripada dosa-dosa kita di masa yang lalu. Jadi insya-Allah pada malam ni buka muka surat yang ke-45, hadis yang ke-37. Tajuk besar berkaitan dengan pengubatan ya, pengubatan. Tajuk kecil,
setiap penyakit ada ubatnya. Baik, Ustaz bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan ia menurunkan untuknya ubat ataupun penawar. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib, ya, Masya Allah. Apa maksud hadis? Maknanya Allah tak akan turunkan sesuatu penyakit, melainkan bersama turunnya penyakit itu ada ubat dia, ada penawarnya, ada penyembuhannya. Subhanallah. Baik, kita lihat ulasan hadis. Dalam Sahih Imam Muslim, lafaz hadis berbunyi likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'a bari'a biiznillahi ta'ala. Maksudnya, setiap penyakit mempunyai ubat. Apabila terpadan penyakit dengan ubatnya, nescaya akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Ya, riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Maknanya penyakit dengan ubat ni dia macam berjodoh. Kalau kena jodohnya, sembuhlah penyakit tu. Tapi kalau tak kena jodohnya, tak sembuhlah penyakit tu. Subhanallah, ya. Sebab tu kita dianjurkan untuk terus berikhtiar dan berusaha mencari penawar, mencari perubatan, mencari kaedah-kaedah penyembuhan untuk penyakit yang kita alami, ya. Mungkin kali pertama, kedua, ketiga nampak gaya tak mempunyai jalan penyembuhan, ya, tak bertemu jalan penyembuhan. Barangkali ubat tu belum berjodoh dengan kesakitan yang sedang kita alami. Tapi bila kita tak putus asa, kita teruskan usaha, akhirnya insya-Allah akan jumpa juga dengan ubat yang sepadan dengan penyakit kita. Maksudnya ubat tu dia mampu merawat penyakit kita, ya, dia serasi. Subhanallah. Baik. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit itu ada ubatnya, merupakan suatu daya penguat jiwa pesakit dan doktor, dan merupakan galakan ke arah mencari ubat tersebut dan membuat kajian demi kajian untuk tujuan itu. Seseorang pesakit yang merasakan penyakitnya mempunyai ubat akan makin bertambah pergantungan hatinya dengan roh harapan. Kehangatan perasaan putus asanya akan sejuk ataupun dingin, dan akan terbukalah pintu pengharapan, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempat, muka surat 69. Maksudnya hadis ini dia menjadi motivasi, ya, ya. Likulli da'in dawa'an, setiap penyakit itu ada ubat. Jadi dia jadi motivasi. Sebab tu kalau orang kata penyakit aku ni tak ada ubat, tak benar, ya, tak benar. Sebenarnya semua penyakit yang Allah turunkan dekat alam ni semua ada penawar, ya. Ma anzalallahu min da'in illa anzalahu shifaan. Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit, melainkan beserta turunnya penyakit itu ada penawarnya, ada penyembuhan, ada ubatnya. Masya-Allah, ya. Jadi bila kita orang-orang beriman meyakini setiap penyakit ada ubat, maka kita tak akan berlaku sikap berputus asa, ya. Bahkan kita terus berusaha mencari dan terus mencari hinggalah terpadan ubat tu dengan penyakit kita, istilah kita serasi, maka sembuhlah penyakit kita dengan izin Allah. Subhanallah, ya. Allah itu tidak zalim, ya. Allah tidak zalim. Allah tak akan turunkan satu penyakit itu saja-saja je tanpa ada penawar. Tidak, ya, tidak, pasti ada. Hatta COVID-19 sekalipun, ya, yang menular dewasa ini, ya. Ustaz terbaca tadi nampak gaya ada peningkatan lagi. Itu dah turun 2,000 lebih, ya, naik pula 3,000, naik 5,000, katanya 7,000 yang terbaru ni. Masya Allah, ya. Allahu Akbar, ya. Cuma pandemik dah bertukar menjadi endemik, ya. Namun kita kena berhati-hati juga, ya. Subhanallah. Baik. Diceritakan pula dalam sebuah hadis yang lain
beberapa orang dari pedalaman datang menemui Nabi SAW dan bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, bolehkah kami berubat?" Baginda menjawab, "Na'am, ya ibadallahi, tadawu, fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahida." Ya, maksudnya, ya, wahai hamba Allah, berubatlah, kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu penyakit melainkan menjadikan untuknya penyembuhan atau ubat, kecuali satu penyakit sahaja, iaitu penyakit tua, ya. Penyakit tua, ya. Umur dah 75, tiba-tiba kita nak makan ubat nak jadi 25. Memang tak mungkin lah, tak mungkin lah. Tapi kalau jiwa jadi muda, tu betul. Ramai orang yang berusia tapi berjiwa muda, tu betul. Tapi kalau muka dah berusia tiba-tiba nak jadi muda, memang tak ada ubat lah yang tu. Tak ada ubat lah tu. Kalau muda 10 tahun mungkin boleh diusahakan. Tapi kalau muda sampai 30 tahun ke belakang, rasanya dunia ni kiamat lah kalau ada. Tapi tak adalah sebenarnya, memang tak ada pun. Ya, Masya Allah. Baik, riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu. Subhanallah. Baik, itu hadis berkaitan setiap penyakit ada ubatnya, ya. Jadi hadis ni usah ulang balik, dia menjadi motivasi kepada umat Islam untuk terus berusaha mencari penawar-penawar kepada penyakit yang sedang dialami, juga menjadi motivasi kepada doktor-doktor, saintis-saintis, pengkaji-pengkaji untuk buat research dan R&D untuk bertemu dengan vaksin-vaksin tertentu, penawar-penawar tertentu, macam COVID-19 contoh. Asalnya orang kata tak ada ubat asalnya, tapi mustahil sebab Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Jadi dengan hadis ini terus menjadi motivasi kepada saintis-saintis Muslim untuk mencari apakah kaedah untuk mengatasi COVID, ya. Hari ini dah macam-macam vaksin ada, Pfizer, AstraZeneca, ya, Sinovac, macam Chernobyl pula nama dia. Lepas tu ada lagi nama-nama kalau kat luar negara. Anak ustaz kat Mesir, tu tak tahu dia ambil apa vaksin dah, ustaz pun tak tahu. Namanya tak ada kat Malaysia. Tu kat Mesir, mungkin untuk saya seorang Arab kot kan. Masya Allah. Begitulah keadaannya, ya. Subhanallah. Jadi sekarang yang dah diwajibkan vaksin dos pertama dan dos kedua yang dah diwajibkan. Maknanya kalau tanpa kedua-duanya itu jadi masalah pada kita. Mungkin nak itu ini banyak tak boleh. Hatta ustaz nak ceramah pun tak boleh. Sebab syarat nak berceramah daripada jaiz, pertama kena ada tauliah jaiz, yang kedua kena dah 2 dos suntikan vaksin. Kalau salah satu tak ada, ustaz tak boleh berceramah lah. Masya Allah, ya. Dah dijadikan satu peraturan, ya. Begitu juga yang booster yang ketiga ini belum diwajibkan dalam negeri, tapi untuk keluar negara diwajibkan juga, ya. Nak pergi Indonesia ke, nak pergi Brunei ke, nak pergi umrah ke, tak ada yang booster tu tak boleh, tak lepas kan. Masya Allah. Akhirnya nak tak nak pun tawakal aja lah, ya. Ambil sajalah. Ini salah satu bentuk ikhtiar, ya. Ikhtiar. Allahu Akbar, ya. Subhanallah. Baik. Baru-baru ni ustaz habis kuliah, ya. Habis kuliah ustaz singgah satu kedai tom yam lah. Ustaz makan di situ. Tak semena-mena ustaz terserempak dengan sahabat lama ustaz, ya. Namanya Dr. Januddin Sardi. Dia jadi pensyarah dekat UiTM sekarang. Kalau tak silap pensyarah Jabatan Bahasa Arab. Doktor ni hebat. Masa kat Mesir dia ambil kuliah Lughah Arabiah dan setiap tahun dia dapat jayid. Jayid tu mana very good. Kami ni pula setiap tahun dapat makbul. Tu tenggelam timbul. Sebab sahabat ustaz ni dia pandai lah, dia jadi pensyarah. Kalau tak boleh jadi pensyarah kalau tak pandai kan. Subhanallah. Dan Dr. Januddin Sardi pun masa dekat Mesir dulu dia pernah memegang jawatan sebagai YDP, Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir. Ni bukan kaleng-kaleng, ya. Jadi YDP tuan-tuan, ya. Hebat dalam berpersatuan. Jadi bila ustaz terjumpa dekat kedai tom yam tu, kami dah lose kontak lama. Mula-mula ustaz tak perasan. Lama bila perhati muka,
Abang Janudin, Ustaz Sapuan. Macam itulah. Kami pun duduk bersama sembang-sembang. Jadi Abang Janudin pun cerita, ya. Wan, kalau yang tak nak tahu, bulan 8 tahun lepas anak kena COVID-19, ya, stage kelima. Masya Allah, ya. Bukan stage keempat tau, stage kelima. Ini memang dahsyat, ya. Bukan setakat anak dibagi alat bantuan pernafasan, bahkan anak telah ditidurkan. Masya Allah, memang kritikal sangat, ya. Jadi suasana waktu COVID stage 5 tu, menurut beliau, waktu tu mental kita memang jadi problem. Memang Allah uji betul. Kita jadi pelupa kuat. Jadi sahabat ustaz ni, bila dia nak sembahyang je, selalu lupa rakaat. Lepas tu bukan setakat lupa rakaat, tengah baca Fatihah pun lupa. Tengah baca Fatihah tu lupa, apa sambungannya? Aku baca surah apa ni? Boleh lupa. Maknanya dahsyat. Itu doktor tau, yang ada PhD. Pun boleh jadi lupa juga. Kita yang tak ada PhD ni tak tahulah kan. Mana kata memang Allah uji mental, ya. Lepas tu Dr. Jadun cerita waktu dia nak ditidurkan tu, dia masukkan tiup daripada mulut ni sampai ke paru-paru. Dahsyat tuan-tuan. Masa tu oksigen beliau drop, ya, 80% ke bawah, ya. 80% ke bawah. Rupanya terpaksa ditidurkan. Jadi ustaz pun tanya, apa perasaan doktor masa nak ditidurkan tu? Dia kata, ana dah pasrah masa tu. Ana dah pasrah. Apa terjadi pun ana redha. Ana dah serah segala-gala pada Allah. Mana entah dah mengucap lah, semua cukup. Mengucap 2 kalimah syahadah, istighfar, semua cukup, ya. Subhanallah. Sebabnya adatnya kebanyakan orang bila ditidurkan, dia terus pejam mata, tak celik-celik dah, ya. Qalu inna lillah. Adatnya begitulah. Ada juga yang ditidurkan sedar semula, ya. Tapi kebanyakannya bila tidur terus, tak bangun-bangun dah, ya. Masya Allah. Qalu inna lillah. Jadi bila dah nak ditidurkan tu, sebab banyak kata macam 50-50 lah antara hidup dan mati. Baik. Jadi waktu anak ditidurkan tu, anak tak sedar apa-apa lah, tak ingat apa-apa. Memang tak ingat apa-apa sebab otak dah tak aktif. Kalau kita tidur, kadang-kadang kita mimpi, mana otak kita masih aktif, neuron bersambung antara satu sama lain, tapi ni tak ingat apa-apa dah. Memang tidur sesungguhnya, kan. Tidur agak lama juga tempoh waktunya. Tiba-tiba saat dan ketikanya anak macam dah tersedar. Masa anda tersedar, anda belum buka mata lagi, anda boleh terfikir, mana otak dah mulai aktif lah. Anda fikir, ya Allah, saya ni dah berada dalam kubur ke, ya Allah? Aku dah berada dalam barzah ke, ya Allah? Lepas tu sahabat anak pun dia cuba buka mata dia. Bila dia buka mata je, mula-mula dia buka, nampak cahaya putih semua, tak nampak apa-apa objek. Cahaya putih semua, ya Allah. Lepas tu sahabat kata pun dalam hatinya, ya Allah, memang betul lah aku dah berada dalam kubur. Sebab putih semua, cahaya putih, ya Allah. Lepas tu, ya Allah, mungkin sekejap lagi malaikat munkar nakir nak datang ni, nak menyoal aku, mudah-mudahan aku boleh jawab. Dah terfikir macam tu semua. Selang beberapa saat, ambil masa sikit, tiba-tiba cahaya putih tu dia bertukar sedikit demi sedikit menjadi objek. Nampak macam ni lah, kan. Elok je dia sedar nampak objek. Nurse pun datang, encik dah sedar ya? Encik dah sedar ya? Masya Allah. Masa tu kata Dr. Jaludin, masa tu ana syukur yang tak terkata pada Allah. Ana menangis berjurai-jurai air mata ana, syukur yang tak terhingga pada Allah, kerana Allah masih sayangkan ana, kerana Allah masih lagi nak bagi peluang untuk ana hidup kali kedua, kerana Allah masih lagi nak bagi peluang untuk ana memperbaiki segala kesilapan di masa lalu. Subhanallah, ya. Bersyukurnya, ya, bersyukurnya. Allahu Akbar, subhanallah. Itu antaranya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi insyaAllah setiap penyakit tu dia pasti ada ubat, ya, ada ubat. Allahu Akbar, ya. Namun kita kena perlu berhati-hati lah, walaupun dah 2 dos ke, dah booster ke, tetap berhati-hati. Sebab kerana Ustaz Puan Hazlina, suami dia kerja dekat pelantar minyak. Ya, pelantar minyak dekat tengah-tengah laut sana. Dia dah kena COVID 2 kali. Mula-mula dah kena COVID untuk kali pertama. Lepas tu tak lama tu kena sekali lagi untuk kali kedua. Maknanya tak pelik benda ni. Cuma dia kena tak kuat lah. Dia tak kuat, ya. Subhanallah. Baik, itu setiap penyakit ada ubatnya. Subhanallah. Hatta ada orang kata penyakit kencing manis tak ada ubat. Sekali dia kena vaksin, seumur hidup dia akan suntik vaksin. Tak benar sama sekali. Tak benar sama sekali. Ustaz dah jumpa beberapa orang yang dah mengamalkan vaksin sebelum ini, suntikan vaksin
Insulin, minta maaf, vaksin pula. Insulin. Vaksin tu coronavirus. Insulin ya, kencing manis. Dia dah mengamalkan insulin ya beberapa lama juga. Akhirnya dia tak putus asa, terus berubah, akhirnya jumpa penawar dan sampai hari ini dia tak perlu insulin lagi dan dia dah sehat dan doktor sahkan dia dah tak ada kencing manis. Subhanallah tuan-tuan. Maka kalau ada hujah mengatakan penyakit kencing manis tak ada ubat tu tak benar. Kita nak yakin kata-kata doktor ke nak yakin kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pastilah kita yakin kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kata-kata Rasulullah adalah wahyu daripada Allah. Ya. Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Macam mana pula ada orang kata tak ada ubat? Ya, mesti ada ubat, ya. Tapi sahabat ustaz tu dia mengamalkan macam-macam lah. Haji Sobri namanya. Dia bukan setakat beramal dengan ubat-ubatan alternatif, bahkan dia kawal pemakanan dia. Kena jaga pemakanan, itu yang payah tu. Kita banyak juga pantang, tapi pantang jumpa, memujur lalu melintang sapu, semua kita sebat ya. Itu yang tak jadi. Maksudnya perawatan tu dia ada dua. Pertama ubat-ubatan, yang kedua pemakanan kita tadi yang perlu kita jaga ya, elakkan dan seumpamanya, insya-Allah. Kerana al-wiqayah khairum minal ilaj. Maksudnya prevention is better than cure, bahasa Jawa dia. Makna bahasa Melayu, mencegah lebih baik daripada merawat ya. Subhanallah. Baik, kita tengok muka surat 46 pula. Okey, tajuk kecil, adakah harus wanita mengubati lelaki atau sebaliknya? Baik, hadis 38. Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Rubay'ah binti Muawwidh bin Afra'a qalat kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasqil qauma wa nakhdumuhum wa naruddul qatla wal jarha ila al Madinah. Dari Rubay'ah binti Muawwidh radhiyallahu anha menceritakan, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kami bertugas memberi minum kepada pasukan tentera Islam, berkhidmat untuk mereka, memindahkan tentera-tentera yang mati, yakni syahid, dan tercedera ke Madinah. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Baik, ulasan. Para ulama menegaskan keharusan orang lelaki mengubati wanita atau sebaliknya adalah terikat dengan ketika darurat sahaja dan hendaklah melakukan sekadar perlu sahaja bagi yang melibatkan pandangan, sentuhan tangan dan sebagainya, yakni tidak harus melihat dan menyentuh melainkan tempat yang perlu sahaja. Dipetik dalam kitab Fathul Bari. Maknanya ada keharusan ya, dalam keadaan darurat ada keharusan lelaki merawat wanita dan wanita merawat lelaki ya. Ada keharusan di situ ya. Subhanallah. Diambil daripada iktibar hadis yang telah Ustaz bacakan tadi kan. Ustaz ulang balik mana hadis tu, dari Rubay'ah binti Muawwidh radhiyallahu anha. Ni perempuan ya, Rubay'ah ni perempuan. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kami bertugas memberi minum kepada pasukan tentera Islam, berkhidmat untuk mereka, memindahkan tentera-tentera yang mati syahid dan tercedera ke Madinah. Ini Rubay'ah ni perempuan. Tapi dia pun memberi khidmat waktu peperangan jihad fi sabilillah ya. Tapi perempuan dia adalah tugas-tugasnya. Bukanlah perempuan tu dia angkat pedang, naik kuda macam orang lelaki. Tapi tugasnya lebih macam sekarang nurse lah, macam nurse, macam jururawat. Dia bagi minum ya, rawat-rawat luka, alih-alih orang tercedera ke tempat-tempat khas tertentu, begitu. Maka hukumnya harus ya, harus dengan syarat-syarat tertentu, maknanya jaga adab-adabnya ya. Subhanallah. Baik, seterusnya hadis yang ke-39 ya. 3 penyembuh, iaitu madu, bekam dan kai ya. 3 penyembuh, iaitu madu, bekam dan kai. Baik, hadis 39 Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibn Abbasin anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syifa'u fi thalathatin fi syartati mihjamin aw syarbati asalin
au kayyati binarin wa anha ummati anil kay. Maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyembuh ada pada tiga, ya, penyembuhan ada pada tiga. Yang pertama iaitulah al-hijamah, yakni toresan bekam, yakni untuk mengeluarkan darah, ya. Yang kedua minum madu, minum manisan madu. Yang ketiga al-kai, iaitulah tuaman dengan api. Aku menegah umatku dari tuaman dengan api. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Subhanallah, ya. Jadi penyembuhan tu ada tiga, ya. Pertama toresan bekam, ya, untuk mengeluarkan darah kotor. Yang kedua minum manisan madu. Yang ketiga al-kai. Baik, kita lihat ulasan. Di dalam hadis di atas ada tiga jenis pengubatan yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu pertama menggunakan madu, yang kedua al-hijamah, yakni bekam, yang ketiga al-kai, iaitu membakar dengan besi panas, dalam Al-Qamus Al-Muhit. Baik, kita lihat pengubatan dengan madu dan bekam adalah digalakkan oleh Nabi SAW. Adapun pengubatan dengan kaedah al-kai adalah dilarang oleh Nabi dalam hadis di atas. Namun demikian, terdapat beberapa hadis menceritakan Nabi pernah mengubati sahabatnya dengan al-kai, sebagaimana dapat kita lihat di depan nanti. Setelah meneliti semua hadis tentang al-kai ini, para ulama menyimpulkan pengubatan secara al-kai tidaklah dilarang secara sepenuhnya. Ia diharuskan pada ketika-ketika tertentu, terutamanya pada ketika tidak ada cara pengubatan yang lain yang dapat digunakan. Dalam Fathul Bari kitab At-Tib, ya, bab asy-syifa'u fi thalathin, ya, penyembuhan pada tiga. Subhanallah. Baik, jadi penyembuhan tu ada tiga, ya. Pertama bekam, toresan bekam. Toresan bekam, ya, yang asalnya dia guna kaedah sayatah. Sayatah ni dia torehan dengan pisau tajam, tu kaedah asal. Cuma zaman sekarang ni tak ramai yang mahir menggunakan torehan dengan pisau. Takut dia toreh-toreh bukan darah kotor yang keluar, darah lain memancut-mancut, ya. Bukan toreh, tu tikam namanya. Jadi zaman sekarang ni sebagai alternatif telah direka cipta macam ada satu pen tu dia ada jarum. Jarum tu boleh di-adjust kedalaman dia, nak panjang ke nak sikit ke, lepas tekannya tap dia laju, jadi tak terasalah kesakitan tu. Kalau yang asalnya toresan dengan bekam, siyatah namanya tu, kena belajar lah, kena kursus. Adik ustaz dia mahir toresan dengan pisau ni, ya. Ini yang paling sunnah lah kalau guna pisau ni. Cuma tak boleh sebarangan orang, ya. Jadi adik ustaz cerita masa dia kursus nak belajar toresan dengan torehan dengan pisau ni untuk bekam, masa dia kursus tu dia buat macam mana, apa yang dia latih, menoreh apa, bukan menoreh pokok getah banyak tak ada dah, ganti kelapa sawit. Dia toreh belon tu dia tiup besar, lepas tu dia ambil pisau tu macam pisau bedah, doktor buat pembedahan, sangat tajam, ya, sangat tajam. Jadi belon yang dia tiup bulat tadi tu ada angin dalamnya, ditoreh dengan pisau tu. Kalau toreh meletup tak lulus lagi, toreh meletup tak lulus lagi. Dia sampai bila lulus? Bila kita toreh ada garis pada belon tapi belon tak meletup, baru lulus. Letih. Belon tu tiup bulat besar, ambil pisau tu toreh pada belon tu, bila toreh ada garis tapi tak meletup, baru lulus. Susah tu. Kita kalau toreh confirm meletup, cocok sikit confirm meletup. Ya, nak bagi ada garis tapi tak meletup, ya Allah, susahnya. Itu kursus dia, kan apa pun kena ada kemahiran, ya, kemahiran al-maharah, bahasa Arab al-maharah, kemahiran. Bila boleh toreh ada garis tapi tak meletup, baru lulus, barulah boleh dipraktikkan. Maknanya dia akan toreh pada kulit pesakit tadi, patient tadi, dengan cara sedemikian. Dia toreh sikit je, sikit dia toreh. Untuk apa, ya?
Kerana bekam ni fungsinya dia membuang darah kotor. Darah kotor. Dan orang lelaki lebih utama untuk membekam berbanding dengan orang perempuan. Sebab orang perempuan setiap bulan, kalau dia masih ada period, dia belum menopause lagi, setiap bulan dia akan mengeluarkan darah kotor secara biologis, secara semula jadi. Dia datang bulan, datang haid, automatik. Tapi orang lelaki tak ada haid. Orang lelaki tak ada istilah uzur. Kau kenapa tak sembahyang man? Aku uzur lawan. Elok disunatkan lagi sekali lagi. Ya, okey. Jadi disebabkan orang lelaki dia tak ada buang darah kotor secara biologi macam orang perempuan yang datang haid tadi, maka lelaki lebih utama untuk melakukan rawatan bekam tadi. Kita buang, ya, kita buang darah kotor. Dan tarikh-tarikh yang paling bagus, ya, kita nak bekam 17, 19 dan 21 Hijri, kalender Islam, ya, bukan kalender Masihi. 17, 19 dan 21, ya. Ini tarikh-tarikh yang sangat mujarab. Kalau kita buat bekam tu nescaya sembuh dengan izin Allah, ya. 17, 19 dan 21 hari bulan. Subhanallah. Baik. Jadi bila kita bekam tu sebenarnya dia membuang darah kotor. Berbeza dengan orang derma darah. Orang derma darah, segala darah merah, darah putih semua disedut. Itu orang derma darah. Sebab dia bukan buang darah kotor. Tapi bekam dia hanya menyedot darah kotor saja, darah yang tak diperlukan oleh tubuh badan. Jadi darah tu dia berada pada lapisan antara dermis dan epidermis, lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Antara tu, dekat situ ada darah kotor. Sebab tu nak berbekam ni kena belajar. Tak boleh mandai-mandai. Takut kita cocok dengan jarum dalam sangat. Nanti yang keluar bukan darah kotor. Itu semua darah-darah untuk derma darah. Darah putih, darah merah semua keluar. Habis jadi Dracula pula, ya. Jadi bekam ni semata-mata dia ambil darah kotor. Dan Masya Allah, ya, kesannya sangat-sangat luar biasa. Kalau takkan Nabi SAW berbekam, ya. Subhanallah. Pakcik Ustaz dia kena migraine, ya, sejak bangku sekolah sampai dia balik London, sampai dia bekerja, migraine yang dahsyat, ya, dahsyat. Akhir sekali dia terbaca hadis, lepas tu dia cuba buat berbekam. Dengan sekali berbekam saja dia dah tak pernah kena migraine sampai ke hari ini, ya, dengan izin Allah, ya. Subhanallah. Itu antaranya. Baik. Itu bekam. Lepas tu apa lagi yang digalakkan dalam perawatan tu? Nabi sebut minum manisan madu. Rupanya madu ini ubat, ya, ubat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyifa'aini al-Quran wal asal. Nabi kata, ke atas kamu dua penyembuhan, iaitulah Al-Quran dan madu, ya, Al-Quran dan madu. Masya Allah. Al-Quran penyembuhan, madu pun penyembuhan. Al-Quran ni lebih fokus kepada penyembuhan penyakit rohani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran itu tidak lain menjadi penyembuhan kepada orang-orang mukmin, ya. Kalau hati kita sakit, jiwa kita bermasalah, ya, jadi ubatnya ada pada Al-Quran. Bahkan Al-Quran bukan saja dia penyembuhan untuk penyakit-penyakit rohani, bahkan jasmani juga, ya. Ayat Ustaz baca tadi elok untuk orang ada masalah sakit jantung. Kalau ada masalah sakit jantung, tangan ni letak pada dada, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya, baca dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan bantuan dan pertolongan daripada Allah, ya. Pasti Allah akan menyembuhkannya, ya. Itu antaranya. Subhanallah, ya. Begitu juga kalau kita tengah resah, gelisah, hati tak tenang, ya, hilang ketenteraman, nak buat macam mana? Ambil tangan kanan, gosok-gosok pada dada, ya, baca surah Al-Insyirah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. InsyaAllah hati kita akan tenang, akan hilang kegelisahan tadi, ya, kerungsingan tadi, kebimbangan tadi, ketakutan tadi, insya-Allah. Jadi Al-Quran merupakan penyembuhan untuk penyakit-penyakit rohani dan juga jasmani. Manakala madu pula, Nabi sebut tadi alaikum bisyifa'aini al-Quran wal asal. Ke atas kamu dua penyembuhan, iaitu Al-Quran dan madu. Madu pula adalah penyembuhan untuk penyakit-penyakit jasmani, ya, jasmani, ya.
Kalau hati sakit makan madu 10 botol pun tak jadi, ya. Tapi kalau untuk penyakit jasmani, insya-Allah. Contohnya orang sakit perut ada bermasalah, ya, bermasalah ceret-beret dan sewaktu dengannya minum manisan madu, insya-Allah akan ada kelegaan, ya. Banyak lagi penyakit lemah tenaga batin contoh, atau kekurangan tenaga dan upaya, ya, minum manisan madu hari-hari, jadikan amalan, insya-Allah ada kekuatan, ya, ada extra energy, insya-Allah, ya. Dan banyak lagi, ya, daripada madu tadi dia menjadi ubat, ya, ubat. Dulu pernah keluar dalam rancangan Tanyalah Ustaz, ya, ada satu siaran tu ustaz tu membicarakan tentang madu je 3 hari membahaskan tentang madu je. Ada satu statement tu ustaz tu beritahu, ada seorang lelaki tu dia dah hamal minum manisan madu sejak 16 tahun yang lalu, tak pernah tinggal. 16 tahun yang lalu tak pernah tinggal amal minum manisan madu setiap hari. Selama tempoh 16 tahun itu lelaki tu tak pernah pergi klinik, tak pernah masuk hospital. Apa maknanya? Maknanya immunity dia, antibody dia kuat dengan pengamalan madu, hingga kan serangan-serangan penyakit susah nak menyerang dia. Masya-Allah, ya. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya ikhtiar saja. Subhanallah. Kentong pun sudah berbunyi. Jadi setakat ini saja untuk perkongsian kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Sebelum pulang macam biasalah, ya, tabung-tabung surau juga tabung Ustaz bawa dekat luar sana bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelulukan dekat Bandar Puncak Alam. Dan siapa-siapa berhajat barang Ustaz bawa boleh tengok kat belakang sana, ya. Madu pun ada, insya-Allah, habatus sauda ada, minyak zaitun pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.